mengajar leadership kat you all, jadi saya juga kena berlaku adil dengan yang lain lah. Maksudnya kalau orang yang beri lengkap, contohnya, saya berikan katakan 58, 59 markah untuk e-portfolio. Tapi kalau yang tak lengkap buat cincai-cincai, itu you tahu cincai? Buat lebih kurang last minute kan. Ada refleksi ada. Saya kata every week dia letak cuma 3, 4 je. Okay. Kemudian dia punya overall reflection pun tak ada. Kemudian dia punya bahan-bahan pun tak ada. So maybe saya berikan 30 aja. Jadi bila 30, dia gagal. Dia gagal. 30 campur yang lain. Sebab untuk master dan PhD, dia minimum adalah B. Okey. Jadi sebab tu jangan di bawah 60 lah. Jangan B minus lah. Sebab tu dia akan gagal. Bila gagal, dia akan repeat lagi. Repeat lagi. Okey. Sebab tu ada student yang komplain dengan saya. Why dia kata kawan-kawan saya dapat markah bagus, saya tak bagus. Maknanya saya bagi markah dia rendah. So, saya kata, okey, you datang bilik saya. Saya tak naklah cakap ni kan. Nanti dia dah. You tengok sini. Ini you punya portfolio. Bukan E lah masa tu. Terserah. Jadi okey. Dengan tipisnya, tak lengkapnya dan sebagainya. Saya kata takkanlah saya nak bagi ni macam kawan lain 50 ke atas. Okey. Jadi saya pula tak berlaku adil kawan-kawan yang komputer betul-betul membuat dengan betul teliti lengkap. Takkanlah kita nak bagi sama dengan rakan-rakan kita yang mungkin ada buat last minute. Last minute jadi bila last minute dia capai je lah apa yang ada lah kan. Kita sebagai maknanya yang menilai, melihat jadi maknanya kita dapat merasakan lah dapat menunjukkan standard ni tak sama dengan yang lain. Jadi sebab tu kalau yang ni boleh dapat 58, 57 untuk portfolio, yang ni mungkin cukuplah 30. Sebab kita juga harus berlaku adil. Sebab tu kalau saya bagi juga maknanya 50 lebih, jadi saya dah menginaya lah. Menginaya rakan-rakan yang memang buat bersungguh-sungguh. Lengkap dan sebagainya. Okay. Jadi sebab tu bila tu keadaan macam tu menjadikan dia fail. Tapi keadaan tu yang menyebabkan terpaksa diberi macam tu. Sebab saya katakan tadi sebab untuk kita berlaku adil dengan kawan-kawan yang lain lah yang buat betul-betul bersungguh-sungguh dan sebagainya. Okay. Jadi dia macam tu lah. Boleh Boleh faham sebab tu saya selalu bercakap dengan my student. Sebenarnya markah you all ni, you sendiri yang beri, bukan saya. You sendiri yang beri. Sebab saya memberikan guide je. You kena buat ni kan. Jadi kalau dia betul-betul nak markah yang bagus, maknanya dia kena buat lah betul-betul. Hantar pada saya. Saya ni hanya menilai je. Tetapi sebaliknya lah. Kalau dia menghantar itu dalam keadaan tak lengkap, tak bagus, sebenarnya dia sendiri yang minta supaya dia tidak diberikan markah yang tinggi lah. Sebab macam saya katakan tadi, saya harus berlaku adil dengan mereka yang betul-betul komited membuat dengan lengkap dan sebagainya lah. Sebenarnya dia punya gate keeper untuk subjek ni lulus bagus tak bagus adalah e-portfolio. Sebab you tengok dia pun 60%. Betul? 60%. 60%. Jadi sebab tu kalau you buat lengkap dan sebagainya, maknanya tidak ada masalah lah. Tidak ada masalah. Okey? Boleh Okey? Boleh. Jadi saya harapkanlah sebab subjek elektif universiti ni sebenarnya subjek ni adalah macam saya kata yang pertama dulu. Minggu pertama adalah memberikan value added je. Jadi sebab tu taklah terlalu ni kan. Bukan tak terlalu ni lah, tapi kita kena jagalah juga dia punya ni dia. Tapi bukanlah macam subjek-subjek yang lain kot. Subjek-subjek yang lain terutamanya subjek core dan juga elektif dalam you punya program. Ini adalah elektif universiti. Jangan sebenarnya nak beri pendedahan kepada ni. Ini untuk lokal. Kalau international satu masa dulu, sebenarnya kita lebih menggalakkan mereka untuk mengikuti kelas elektif universiti ni adalah Malaysian culture.
Sebab satu masa dulu memang international student tak boleh ambil subjek ni. Kita dah maknanya letakkan supaya subjek elektif untuk international student ni dia ambil Malaysian culture. Sebab tu dia nilai tambah lah, dia belajar kat sini, katakan contohnya dari Pakistan, ambil Dynamic Leadership. Bila balik master pula tu 2 tahun je kan, 2 tahun balik sana, orang tanya tentang Malaysia dia pun tak boleh explain. Sebab dia tak tahu, tak ada ni dan sebagainya. Tapi sebab itulah kenapa universiti membuat subjek Malaysian culture tu. Maksudnya at least maknanya international student dapat mengenali budaya, adat, masyarakat ini. Dan bukan saja dia kenal untuk dia balik nanti dia boleh cerita tentang ni, tetapi yang lebih penting lagi ialah ketika dia berada di sini dia boleh maknanya menghormati nilai-nilai masyarakat kat sini lah. Sebab itu semua akan dibincangkan dalam Malaysian culture, apa budaya Malaysia tu tadi. Jadi kalau dia dah ikut subjek tu, dah faham. Jadi saya rasa sangat membantu mereka lah apabila mereka bersama dengan masyarakat di sini sebab dia dah faham dah. Dia orang Melayu macam mana, orang Cina macam mana, orang India macam mana. Jadi dia dah tak ada isu dah sebab dia dah faham. Okey? Ada lagi? So kalau tak ada, baiklah saya akan sambung, tetapi kalau ada nanti mungkin baru nak teringat mungkin ni perut tengah lapar, kok nanti lapar tu dah kurang sikit dah boleh berfikir nak tanya silakan. Jadi saya katakan tadi bahawa pada minggu lalu kita dah bincang tentang kepentingan pemimpin penting dua iaitu untuk krisis ketika organisasi menghadapi krisis, yang kedua adalah untuk kecemerlangan organisasi lah ataupun organizational performance okey. Dan yang ketiga sebenarnya kepimpinan ini sangat penting juga kepada organisasi adalah untuk for employee job satisfaction maksudnya untuk memastikan maknanya employee pekerja pekerja memiliki kepuasan dalam bekerja. Sebab tu as a leader, sebab tu saya katakan kalau orang betul-betul faham dia sebagai leader, dia bukan mempergunakan maknanya mempergunakan pekerja itu untuk melakukan aktiviti bagi mencapai matlamat organisasi, tetapi juga menjadi tanggungjawab mereka ataupun pemimpin ini untuk menjaga kebajikan. Menjaga kebajikan sebab menjadi tanggungjawab pemimpin untuk memastikan pekerja yang dipimpin dalam organisasinya memiliki kepuasan bekerja. Ini sangat penting okey. Sebab bila dia tak puas, ini banyak yang boleh banyak berlaku lah. Antaranya adalah saya katakan tadi mungkin dari segi prestasi kerjanya tidak begitu baik sebab bila orang tak puas hati, you banyak sendirilah kalau you sendiri tak puas hati kan. Okey. Jadi macam-macam boleh berlaku lah yang mungkin dengan ketidakpuasan hati tu ditunjukkan, dilampiaskan yang boleh membawa kesusahan kepada orang lain. Yang boleh membawa prestasi organisasi tidak seperti yang diharapkan. Sebab tak puas hati juga barangkali tak berpuas hati tak ada kerja dia menyebabkan berlaku penyelewengan, salah guna kuasa dan sebagainya. Sebab tu kena fikirkan maknanya pemimpin kena memikirkan sebab macam saya katakan penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, rasuah dan sebagainya adalah sangat berbahaya sebenarnya kepada organisasi sebab organisasi boleh runtuh dengan perkara-perkara tersebut penyelewengan, penyalahgunaan kuasa dan juga rasuah. Dan antara bukan sepenuhnya ketidakpuasan pekerja ini juga adalah disebabkan oleh pemimpin yang gagal untuk melihat kebajikan pekerja lah walaupun lately minta maaf peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari ini dalam waktu terdekat ni yang sangat membimbang dan menakutkan kita lah apabila banyaknya orang sekarang dah sebut bagai
kartel kartel kan, kartel polis ada, kartel ni ada sebagainya. Yang mana sebenarnya bagi saya sebenarnya itu bukan disebabkan oleh ketidakpuasan, tetapi lebih kepada keserakahan. Faham maksud keserakahan? Serakah ni macam ketamakan. Sebab sifat manusia bukan dari segi sepatutnya dia dah boleh berpuas hati, dia cukup tetapi disebabkan keserakahan ataupun kita kata ketamakan itu tadi, manusia segelintir itu tadi, itu yang menyebabkan berlakunya penyelewengan ataupun penyalahgunaan kuasa lah, iaitu rasuah dan sebagainya, melindungi aktiviti-aktiviti yang boleh merosakkan agama, bangsa dan negara. Tapi bagi saya kalau kita lihat, ini bukan berkaitan dengan job satisfaction ataupun tugas apa itu, tapi adalah disebabkan oleh kita katakan keserakahan hawa nafsu lah individu tertentu. Dan individu itu kita lihat yang kita kaitkan ini adalah maknanya penjawat awam lah, penjawat awam tak kira lah kalau kita lihat ini bukan saja polis, bukan saja immigration tetapi banyak pihak sebenarnya yang terlibat, yang itu yang saya katakan sangat maknanya sangat mendukacitakan kita sebenarnya amat menakutkan kepada kelangsungan bangsa dan negara apabila ada pihak-pihak yang maknanya sanggup lah kita sebut di situ, boleh kita sebut sebagai penderhaka ataupun pengkhianat kepada bangsa dan negara atas kepentingan sendiri. Tetapi saya nak balik di sini sebab tu pada hari inilah pada umumnya kalau kita lihat sebenarnya pekerja-pekerja khususnya kalau saya nak ambil dalam perkhidmatan awam, rasanya dari segi kepuasannya agak maknanya jauh lebih tinggi lah berbanding satu masa dulu. Sebab tu kalau saya nak share sebab based on saya punya experience, pengalaman saya lah. Pengalaman saya sebab saya mula dalam perkhidmatan awam pada tahun 1984. Barangkali ada juga yang belum lahir dari perkhidmatan awam pada 1984. Saya masih ingat tepatnya pada 1 Disember 1984. Jadi sebab tu dia sangat berbeza kalau kita lihat. Sebab tu saya nak kaitkan yang macam minta maaf yang saya dah sentuh yang pada minggu lalu yang saya kata banyak berubah ni bila Perdana Menteri yang kita yang keempat. Termasuklah dari segi kita kata employee job satisfaction dari segi kebajikan ni sebenarnya dia bermula dari situ. Sebab tu saya rasakan best use of resources such as financial, human resources, equipment, and etc. to increase effectiveness bidang perguruan. Leadership to meet the situation. Perguruan Boss, dulu cikgu, subordinate situation time in order to maximize performance. Sebab tu satu masa dulu, before selecting one of the 7 leadership style, the leader must consider the sebab apa? Sebab banyak yang tak berminat. Sebab apa? Sebab banyak yang tak puas hati. Tak puas hati kerana apa? Sebab ganjaran yang diberi. Sebagai guru pada masa itu memang amat, bagi saya lah, memang betul lah amat mendukacitakan. Sebab tu sebelum, maknanya untuk guru sebenarnya dia berubah selepas kerajaan bersetuju menerima dan melaksanakan yang disebut sebagai Plan Induk Pembangunan Pendidikan, PIPP tahun 2010. Yang mana dalam PIPP ni maknanya kita katakan dari segi kebajikan pegawai-pegawai dalam perkhidmatan pendidikan di Malaysia. Sebab tu cikgu dulu guru ni sebelum PIPP dia ada 2 grade saja tau. Satu adalah grade, maknanya bukan 2 kumpulan lah. Satu adalah guru, maknanya pegawai perkhidmatan pendidikan bukan siswaza. Bukan siswaza ni kategori dia ada 2, iaitu C2.
C2 ini adalah guru-guru yang berkelulusan CJ Pelajaran Malaysia dan ada CJ perguruan lah. CJ Ihtisas perguruan yang diikuti. Jadi bila dia keluar menjadi guru, kategorinya adalah pegawai perkhidmatan pendidikan bukan siswaza C2. Dan satu lagi adalah guru perkhidmatan pendidikan bukan siswaza C1. C1 ni STPM. Dan juga diploma lah. Diploma. Okey. Dan satu lagi pegawai perkhidmatan pendidikan siswaza. Ini DG2. DG2. Jadi pada masa itu seperti itulah. Jadi daripada mula dia, maksudnya daripada mula dia mendaftar, dilantik sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan sama ada siswaza ataupun bukan siswaza, sementara dia akan jadi tetap apabila dia telah disahkan dalam jawatan. Barulah dia akan menjadi pegawai perkhidmatan pendidikan sama ada siswaza ataupun bukan siswaza secara tetap. Secara tetap. Okey. Jadi macam saya katakan tadi, gaji pada masa itu bagi SPM, hanya RM370. Cikgu imagine, penjawat awam termasuk guru, gaji sebulan RM370. Dengan allowance khidmat awam RM40. Jadi RM410. Tolak KWSP yang belum masuk berpencen RM20. Jadi sebulan RM390. Itu guru. Pegawai perkhidmatan pendidikan bukan siswaza dengan kelulusan SPM, CJ Pelajaran Malaysia. Sementara yang dengan STP dan dengan diploma, dia punya gaji adalah sebanyak RM20. Dan yang siswaza ni ada dua, iaitu sama ada dengan kepujian. Kalau dengan kepujian, dia punya gaji pokok dia adalah sebanyak RM1,200 sebulan. Yang bukan kepujian dulu ada yang third class tau. Ada degree third class. Okey, itu bila diterima beriman, maknanya dia punya gaji pokok adalah sebanyak RM1,060. RM1,060. Dan pada masa itu tak ada yang disebut sebagai allowance rumah. Tak ada yang disebut sebagai maknanya allowance wilayah yang kita sebut hari ini kolar. Jadi sebab itulah dengan grade yang seperti itu, dan daripada mula dia berkhidmat sampailah dia bersara, dia pada grade yang sama. Cuma yang membezakan dia kenaikan tahunan lah. Dan siapa yang sampai shilling, kita kata itu yang dah habis dia punya kenaikan dia, itu yang kita sebut sebagai shilling, dia tak naik lagi. Okey, jadi sebab itulah pada masa itu profession perguruan ni banyak orang tak suka. Compare dengan orang masuk PTD. PTD tau, pegawai takbir diplomatik. Ataupun menjadi pegawai di agensi yang lain lah. Bukan jadi guru. Sebab tu dia dalam 5 tahun nanti dia dah boleh naik kanan. Gaji mana grade dia naik, gaji dia naik dan sebagainya. Cikgu tak. Dulu saya kata sedih jadi cikgu ni. Dulu dia dekat universiti sama kawan-kawan dia sama. Masuk sama, bayar yuran sama. Contohlah dalam bidang sains sosial kan. Duduk kat asrama sama, duduk kat bilik sama. Kemudian yang beza dia sama ada katil bawah, katil atas. Kemudian grade sama, combo sama kan. Tapi bila masuk dalam perkhidmatan jadi cikgu, gaji dia statik. Statik itu maksudnya tidak ada kenaikan grade. Sampailah dia bersara, grade yang sama. Kalau jadi pengetua pun yang bezanya adalah allowance pengetua je. Gaji pengetua dia tetap sama. Sebab dia grade yang sama. Jadi guru besar pun begitu juga. Cuma bezanya adalah allowance guru besar. Sebab grade-nya masih tetap sama. Sebab tu menyebabkan banyak orang yang tak, mana guru-guru lah terutamanya yang rasa tak seronok. Kemudian banyak yang meninggalkan profession perguruan pada masa itu lebih seronok.
untuk join sekolah swasta, kolej swasta dan sebagainya, daripada menjadi guru di sekolah perkhidmatan awam lah, sekolah kebangsaan. Okey, jadi sebab tu saya katakan dia mula, sebab tu pada masa itulah, saya katakan kalau memang cikgu, pada masa tu memang keperluan guru tu tinggi, tetapi kandidat tu tak ada. Saya pernah cerita katnya di sini, saya ingat dalam tahun 1996 ke 95 macam tu. Yang masa tu kritikal sangat. Cikgu-cikgu ni tak cukup. Kementerian kementerian buat apa? Kementerian dia buat iklan mana-mana bidang, maknanya yang grad lah, cikgu-cikgu yang grad ni, mana ditawarkan untuk masuk dalam bidang pendidikan. Jadi dia tengoklah kalau cikgu ni dulu ada engineering sikit, okey dia ambil. Dia bagi subjek ni, dia punya option. Dan saya masih ingat sehingga dalam keadaan terdesak tadi, pada guru-guru ni maknanya yang graduan ni, pendidikan ni, dia ambil diploma pendidikan dalam masa 7 bulan je. Dalam masa 7 bulan. Dan pada masa itu, you nak tahu, mereka yang ikut ni, kerajaan dah bayar gaji penuh tu. Gaji penuh macam dia jadi cikgu tu. Memang dia dah confirm jadi cikgu pun. Dan lebih malang lagi pada saya pada masa itu sebab dalam keadaan terdesak. Dia tak ada sesi temu bual pun tak ada. Maknanya calon-calon tu mengajukan dia kepada kementerian. Dia punya ialah permohonan dia, salinan degree dia dan sebagainya. Maknanya kementerian tengok, oh yang ni sesuai kursus ni. Okey, kursus ni. Tak ada temu bual. Sedangkan pendidikan belum ada temu bual. Macam saya pernah cerita kat sini ke ataupun belum lagi. Sebab tu saya nak ambil cerita kes 1995-96 pada masa itu. Apabila mana kerajaan terdesak, bilangan guru yang sangat kurang, sehingga offer bagaimana graduan kita yang baru keluar tu, yang mungkin susah nak cari kerja dalam bidang dia, tetapi ada sedikit minat untuk jadi guru boleh masuk. Jadi sebab itulah pada seorang student saya akhirnya yang diploma tu saya dapati bila saya mengajar mula-mula semester 1 tak nampak sangat. Sebab dalam kelas tu masih saja umum macam tu, kita just bincang secara umum je lah kan. Tetapi bila saya mengajar micro teaching, maksudnya secara individu, barulah saya nampak ada seorang calon tu, kandidat tu yang sengau tau cikgu, suara sengau tau. Sebenarnya suara sengau tu tak boleh jadi guru tau. Sebab tu amalan sampai sekarang pun maknanya terutamanya dalam bidang pendidikan ni perlu ada sesi temu bual. Tengok sihat tubuh badan, sihat. Tengok gambar, oh comel, tinggi berapa kaki, okey. Cukup, berat berapa, okey cukup. Tetapi jadi guru adalah aset utama adalah dari segi suara. Jadi sebab tu saya nak balik di sini dengan keadaan ni tadi menyebabkan maknanya ada kandidat yang macam itulah apabila dalam kelas saya micro teaching, maknanya saya minta setiap pelajar tu maksudnya dia present macam mana mengajar, barulah saya dan rakan-rakan kot tapi rakan-rakan dia tahu kot, tapi dia sekejap je lah kot barulah saya tahu bahawa ada pelajar ni yang sengau yang bila sengau ni sebenarnya tak sesuai jadi guru lah. Bila jadi guru ni dia akan biasalah kita menjadi guru ni jangan menunjukkan ada kekurangan kita. Jadi bila ada kekurangan kita tu nanti itu akan menjadi bahan lah kepada pelajar-pelajar kita lah dengan kekurangan yang kita ada. Jadi sebab tu saya katakan tadi banyak yang tak puas hati menyebabkan banyak maknanya dalam profesi perguruan itu sebab tak puas hati sebagai guru, maknanya tak banyak orang yang tak nak join. Sebab tu kalau musim-musim perayaan pun, bila kita balik ke kampung, contohnya macam hari raya ke ada majlis, kita kenal saudara mara kita, sepupu sepapat kita, masing-masing lah selain nak tanya nama anak siapa. Yang dia akan tanya ialah, kalau yang dah nampak bekerja apa? Oh ni kerja apa? Ini engineer dekat company ni. Oh ni kan ini engineer dekat Dubai.
Okey, yang ni apa? Ini lawyer. Yang ni apa? Ni accountant. Yang ni apa? Ni doktor. Okey, yang ni apa? Ni kerja apa? Saya cikgu je. Sedih je tu. Cikgu je. Sebab pada masa itu pun memang orang ni lah. Maknanya cikgu tu memang macam saya katakan tadi, grade dia tu sama je daripada mula dia dilantik sampai dia bersara. Menyebabkan bila grade itu menyebabkan dia punya, kita tahulah dia punya gaji dan sebagainya itu maknanya taklah meningkat pendapatan dia. Sebab dia berada pada yang sama. Yang berbeza ni bila ada grade-grade yang berbeza. Sebab tu saya katakan tadi dia mula apabila keadaan ini pemimpin kita sebenarnya dimulakan juga antaranya oleh kita punya ni lah. Kita punya Perdana Menteri kita yang keempat lah. Dan itu saya nak cerita dalam cikgu lah. Sebab tu kalau hari ni kita tengok kita dah ada contohnya lah. Jadi guru sekarang orang dah banyak pula orang seronok jadi guru. Sebab guru ni dah sama macam profession yang lain. Iaitu mula kalau siswa mula dilantik DG41. Kemudian dengan prestasi yang bagus tahunan 8 tahun berikut dia boleh dilantik menjadi DG44. Kemudian daripada DG44 bekerja dengan bagus, prestasi bagus tahunan, 8 tahun berikutnya boleh naik ke 48. Okey, dari 48 dalam masa 6 tahun prestasi bagus boleh naik 52. Dan daripada 52 prestasi bagus dalam masa 4 tahun boleh naik 54. Okey, jadi saya katakan tadi menyebabkan banyak orang yang cikgu sendiri dah lebih seronok dan banyak orang pula yang banyak seronok dengan profession perguruan. Ini semua adalah saya katakan tadi adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin yang memikirkan tentang kebajikan. Sebelum ni saya katakan sebelum PIBP begitulah keadaan dia. Dan begitu juga saya rasa dalam perkhidmatan awam juga sebab alhamdulillah sebab saya suka bincang di sini based on saya punya experience sebab macam saya katakan saya dalam perkhidmatan awam adalah pada tahun 1984. Jadi dalam 1984 itu masih menggunakan kita katakan sebagai skim yang lama, skim yang sangat tradisional lah, yang pada masa itu disebut sebagai skim kabinet. Skim kabinet ni adalah itulah saya katakan tadi. Dalam statik tak ada apa-apa pun. You bekerja rajin dalam tahun tu pun macam tu je. Sebab kenaikan adalah based on tahunan punya kenaikan. Dia tidak ada bezanya. Mereka yang sangat cemerlang, rajin dengan yang biasa-biasa ataupun yang tidak begitu rajin. Dia akan mendapat yang sama. Kenaikan gaji tahunan. Sebab kenaikan gaji tahunan ini tidak boleh naik ataupun tidak naik sekiranya ada tindakan tata tertib. Yang mana keputusan tindakan tata tertib itu adalah ditahan kenaikan gaji. Barulah tak ada kenaikan gaji. Tapi kalau yang biasa-biasa tak ada tindakan tata tertib walaupun kerja malam-malam, selalu MC, dan sebagainya, masih boleh tetap naik kenaikan gaji satu increment tu. Yang excellent, yang committed, yang rajin pun macam tu. Dia akan naik satu increment. Taklah yang rajin tu boleh naik 5 increment, tak. Jadi sebab tu ini menyebabkan satu yang bagi pemimpin kita melihat satu perkara yang maknanya tidak merangsang, tidak mendorong, tidak memotivasi pekerja untuk bekerja dengan lebih cemerlang. Jadi sebab tu kalau cikgu masih ingat daripada sistem kabinet itu mula ditukar kepada pertama adalah sistem saraan baru SSB, iaitu pada tahun 1987. 87. Maknanya kabinet ditukar, diganti dengan sistem saraan baru. Dalam sistem saraan baru tu pengiktirafan diberi kepada employee lah, pekerja-pekerja lah, iaitu siapa yang committed cemerlang, iaitu mendapat anugerah Prima Cemerlang, dia akan mendapat gaji melintang. Kalau yang sederhana cemerlang, dia akan menegak. Dan yang biasa-biasa, dia akan dapat kenaikan gaji biasa lah.
Okey, jadi di sini sebenarnya telah maknanya mendorong pekerja untuk maknanya lebih berprestasi dalam menjalankan kerja lah, disebabkan adanya reward yang diberikan oleh kerajaan. Tetapi bagi saya secara peribadi sebenarnya saya tak bersetuju SSB. SSB ni bagus sebenarnya, memberikan pengiktirafan kepada staf yang committed dalam menjalankan tugas. Tetapi bagi saya sebenarnya dia berlebihan sebab apabila dia pada tahun dinilai tu dia adalah cemerlang, dia dapat melintang. Jadi manfaat melintang itu akan dinikmati sampai bila-bila. Malahan sampai dia meninggal dan diteruskan dengan waris pun kesan daripada sekali dia dapat melintang. Sebab bila dah melintang tu dia tak boleh terus balik. Dia akan terus seperti itu. Jadi sebab itulah kemudian diperbaiki dengan sistem saraan Malaysia ataupun SSM. Yang ni bagi saya lebih yang sekarang ni kita ni, sistem saraan Malaysia. Iaitu kita menggalakkan maknanya pekerja itu bekerja dengan komitmen yang tinggi, cemerlang, dan penghargaan itu diberi pada tahun itu saja. Iaitu kalau hari ini siapa dapat APC dengan diberikan anugerah dalam bentuk RM RM1,000 saja. Okey, jadi kalau tahun depan dia tak cemerlang, dia tak dapat lah. Tahun berikut lagi tak cemerlang, tak dapat lah. Jadi pada saya itu lebih adil banding dengan yang SSB dulu. Pada tahun dinilai dia memang cukup komited sebab dia nak kejar dapatkan cemerlang tu. Dah dapat cemerlang tu dia boleh biasa-biasa balik. Tak cemerlang. Tetapi kesan daripada dia dapat cemerlang tahun lalu itu sampai bila-bila. Jadi sebab tu bagi saya pun tak berapa bagus lah. Dan apabila ada SSM hari ini, pada saya adalah lebih bagus lah, lebih adil lah. Maknanya diberikan anugerah tu berdasarkan prestasi pada tahun dinilai. Dan tahun depannya balik semula macam pekerja yang biasa lah. Kalau dia tak cemerlang, tak dapat APC, maksudnya dia seperti yang lain lah. Tidak, dia beza macam saya katakan tadi dalam sistem SSB, sistem saraan baru. Okey, jadi sebab itulah ini saya katakan maknanya dia menggalakkan maknanya menggalakkan ataupun lebih memberikan kepuasan bekerja dalam kalangan pekerja-pekerja disebabkan oleh pemimpin melihat kebajikan pekerja ini adalah sangat penting. Sebab tu macam saya katakan dulu waktu saya mula-mula dalam perkhidmatan awam, cuma ada gaji pokok dan juga EKA. Tak ada caller, tak ada elang rumah. Sebab tu siapa hari ini yang dalam perkhidmatan awam, sorry yang bukan dalam perkhidmatan awam cuma saya nak share lah. Sebab saya dalam perkhidmatan awam mungkin apa yang saya katakan ni lebih tepat lah kot. Kalau saya nak bercakap tentang bukan perkhidmatan awam, saya pun tak tahu kan, takut salah. Sebab tu dalam perkhidmatan awam hari ni, maknanya di bawah SSB dan ialah di bawah SSB, iaitu dengan adanya elon perumahan. Elon perumahan. Jadi semua penjawat awam akan mendapat elon perumahan. Sebab tu kalau kita lihat, contohnya kalaulah seorang tu bekerja dengan grade tertentu, kadang-kadang contohnya suami dia mendapat elon rumah RM900 sebulan. Isteri dia mendapat 700, berarti 1,600 sebulan. Jadi maksudnya ialah penjawat awam itu suami isteri sebenarnya kalau dia beli rumah dengan bayaran bulanan ke bank 1,500, boleh juga kita katakan sebenarnya dia mendapat rumah percuma. Diberikan oleh kerajaan secara tidak langsung melalui elon perumahan. Elon perumahan lah. Maknanya boleh buat bayaran, membeli. Itu kalau pakai bank lah. Kalau dia beli menggunakan pinjaman kerajaan pun lagi dia punya bayaran dia rendah sedikit lah. Rendah sedikit. Okey. Jadi sebab tu lah saya katakan tadi, ini penting lah. Ini penting. Sebab tu pada hari ini pada umumnya lah. Pada saya sebenarnya terutama guru lah. Guru, dari segi job satisfaction dia adalah tinggi lah. Cuma dari segi imbuhan, reward dan sebagainya tu macam dah okey, dah puas hati.
Tapi kalau kita lihat pada hari ini, isu dia pula adalah isu guru besar awal. Guru besar awal ni pada saya punya observation adalah disebabkan oleh sebagian guru, terutamanya besar awal ni guru-guru senior. Guru-guru senior ni sebenarnya tidak dapat mengikuti dengan baiklah perubahan-perubahan, terutamanya penggunaan teknologi yang terlalu cepat. Sebab kita tak salahkan dia, sebab waktu dia kursus dulu, dia pendidikan, zaman itu tidak ada teknologi lah. Jadi dia pun dilatih bukan menggunakan teknologi. Bukan menggunakan teknologi. Tapi bila hari ini bekerja, Lily ni dia kena banyak terutama kan di sekolah kan. Macam-macam program-program baru, yang mana program-program tersebut sebenarnya menghendaki semua guru-guru menguasai IT. Betul? Menguasai IT. Sebab itulah sebahagian daripada guru-guru sini ni stres sebenarnya. Stres. Dia tak dapat mengikuti ataupun dia baru nak mengikuti, baru je nak faham. Dah tukar ada benda yang baru lagi. Dia stres lagi lah. Sebab yang lama tu macam dah tak pakai lah. Dah ada yang baru lagi. Jadi dia kena belajar lagi yang baru. Jadi itu yang menyebabkan barangkali menyebabkan maknanya banyak guru-guru yang besar awal. Sebab tu kalau saya tengok dalam mana-mana Facebook lah, dalam seminggu 2 ni, ada juga pihak-pihak yang mencadangkan supaya kajian dibuat semula, ataupun dibuat kajian, mengapa fenomena guru besar awal ini semakin meningkat dari setahun ke setahun. Itu saya katakan tadi penting untuk employee. Tapi saya katakan pada umumnya kita dah berasa puas hati lah. Sebab apa? Pemimpin kita melihat dari segi kebajikan, kebajikan pekerja. Sehingga pekerja-pekerja pada umumnya, kita nak kata puas hati ni memang susah. Nak cari orang betul-betul semua puas hati. Kita pun tak pernah rasa puas hati, betul? Kepada diri kita sendiri, apalagi kita as employee dengan majikan, tapi setidak-tidaknya lebih banyak yang kita puas hati lah berbanding yang kita kurang puas hati. Okey. Dan yang keempat, kepimpinan ini adalah sangat penting. Why leadership is important adalah untuk for successful management. Pengurusan yang lebih ini. Sebab tu saya katakan hari ini, contoh saya katakan. Kalau kita lihatlah di Malaysia ni, okey. Sebab kita, pemimpin kita dari pemimpin memang maknanya kepimpinan bagus, maknanya melihat, kita kata maknanya dia punya vision, mission dia tu ke depan. Ke depan. Sebab tu kalau kita katakan hari ini penggunaan teknologi, walaupun saya katakan tadi ada sebagian cikgu yang stres dan sebagainya, tetapi pada umumnya saya rasa dengan usaha pemimpin kita menggalak, mengguna teknologi ini sebenarnya telah menyebabkan pengurusan itu menjadi lebih bagus. Macam saya pernah share agaknya dalam kelas ini, berkaitan tentang kalau saya nak ambil di UTM lah, sebab saya dalam perkhidmatan awal 84, saya join dengan UTS 1993. Jadi kalau saya lihat pada sebenarnya kita pun dari segi teknologi ni masih sangat rendah lah, masih sangat rendah. Rasanya memanglah tak ada lagi. Kalau kita lihat perkembangan handphone di negara kita pun agak lambat lah. Tahun awal-awal 90-an tu belum ada lagi lah, belum banyak lah. Cuma saya kata pada masa itu sangat menggunakan manual. Sebab tu macam saya pernah share mungkin, macam di UTM saya satu masa dululah, bila contoh saya kata nak pengisian markah, markah student, semua pakai marksheet, pakai, tahu kan, banyak borang markah kan, kena isi satu-satu, kemudian hantar ke fakulti, kemudian staf fakulti akan proses, kumpulkan macam kat sekolah, tetapi apabila pemimpin melihat bahawa kita tak boleh seperti itu, untuk kita lebih cepat, lebih ni sebagainya, maka kita harus menggunakan sistem. Kita develop sistem. Jadi sebab tu saya rasa UTM ni antara universiti awal lah kot. Sebab tu kita pun disebut sebagai universiti teknologi. Saya rasa UTM menggunakan sistem markah dan sebagainya masih tahun 90-an.
Bukan tahun 2000. 2000 tu dah semua dah pakai lah. Jadi maksudnya menyebabkan kita lebih mudah, lebih mudah macam saya katakan tadi. Sebelum ini, mungkin saya dah cerita kot. Dah cerita kan? Hello? Hello? Ya, dah start lagi. Belum lagi. Belum lagi, bro. Sebab tu saya katakan, satu masa dulu, macam saya as a lecturer di UTM, biasa fakulti akan beritahu lah, okey, markah akhir kena masukkan sebab nak diproses, nak mesyuarat Senate dan sebagainya. Sekian hari bulan. Jadi kita kenalah hantar tapi kita pun tak boleh hantar last minute. Bila last minute hantar, semua hantar last minute, yang masukkan itu adalah staf fakulti. Jadi kita pun tahulah staf fakulti ni manusia biasa. Bila dah banyak sangat mungkin boleh berlaku kesilapan. Kita nak tulis 63, kita tulis dalam marksheet tu 63. Mungkin dia dah letih dan sebagainya, tertulis 83. Ataupun sebaliknya lah. Kita tulis 83, dia tertulis 63. Jadi akan maknanya peluang untuk berlaku kesalahan itu besar lah. Besar. Jadi sebab tu apabila kita dah gunakan sistem, maknanya Universiti UTM letakkan semua kena guna sistem. Tak boleh lagi. Jadi sekarang kita dah lebih selesa lah. Contohnya, perlu hantar pada hari ni berapa bulan? 19 19 hari bulan. Markah akhir mesti semua hantar 19 hari bulan. 19 hari bulan ni kalau ikut manual, sebelum pukul 5 petang tau. Sebab 5 petang pejabat tutup. Jadi bila kita tak hantar sebelum 5 petang, berarti kita akan maknanya dalam list lah. Maknanya pensyarah yang tak hantar markah. Tapi bila kita buat secara sistem, bila kata 19 hari bulan, kita boleh key in sampai pukul 11.59 malam. Itu satu. Yang keduanya, kita boleh isi kat mana-mana. Kalau dulu markah tu mesti isi dalam borang dan kena hantar ke fakulti, barulah fakulti, okay, confirm you dah hantar. Sah. Sebab dah hantar. Okay. Jadi yang ni kena hantar pergi fakulti, kan. Bila kita pakai online, semua tak payah pergi ke fakulti. Kadang-kadang kita masa bercuti pun kita boleh buat. Kan? Boleh buat sebab kita boleh masukkan. Begitu juga kalau kita, sorry to say, macam saya banyak juga menilai staff dalam prestasi. Sebab kita dah gunakan sistem, kita buka sistem, kita boleh menilai kat situ. Nak bagi markah berapa bagi markah. Walaupun kita berada barangkali di Perlis ke, di Kota Kinabalu ke, tapi kerja tu boleh ni. Beza dengan dulu bila manual, borang tu kena hantar lah ke, yang kita isi tu kena hantar ke fakulti. Jadi sebenarnya ini yang saya katakan penting untuk ke depan. Sebab tu saya katakan banyak negara, walaupun kita adalah negara taklah begitu maju. Bukan tak begitu maju. Kita bukanlah negara yang begitu kaya lah. Tetapi dengan kepentingan tu tadi, pemimpin kita nampak benda ni perlu. Sebab tu dia buat. Sebab tu saya kata kalau kita compare lah, macam saya nak ambil satu pengalaman lah. Macam saya dah sentuh yang lalu kan. Kalau kita kata sistem, macam saya katakan UAE. UAE adalah negara kaya lah. Sebab dia banyak minyak dan sebagainya. Tetapi disebabkan oleh pemimpin dia, barangkali kalau saya perhatikan, sistem di lapangan terbang antarabangsa mereka itu jauh ke belakang lah banding dengan Malaysia. Sebab apa? Kita ada leader yang ke depan. Untuk successful management ni. Sama juga yang saya katakan, hari ini memanglah, maknanya dengan kita ni, kalau kita nak banding negara-negara yang lain lah, terutama negara ketiga seperti negara kita lah. Yang mana mereka tak banyak lagi. Pengurusan mereka taklah begitu kemas, taklah begitu lancar dan sebagainya. Disebabkan oleh barangkali leader tak nampak benda itu. Tak nampak perkara itu penting sebenarnya. Okay. Jadi sebab itulah saya katakan ini sangat penting, kita perlukan pemimpin sebab untuk pengurusan yang lebih ni. Sebab tu macam saya katakan dulu, satu lagi, you all tahu tak, dulu satu masa apabila kita nak buat pasport antarabangsa, dia perlu 3 bulan tau. 3 bulan. Sebab saya bercakap based my experience.
Sebab tu saya dulu kita manalah nak buat pasport pergi luar negara kan. Dulu orang pergi luar negara, kalau pergi haji je cikgu. Pergi haji. Orang cuti ni bilangan dia sikit. Sebab pada masa itu semua mahal. Tiket kapal terbang mahal. Sebab tu kalau orang dapat naik kapal terbang, contohlah besok pagi nak naik, malam tu dah tak boleh tidur tau. Sebab apa? Membayangkan seronok naik kapal terbang, tak semua orang dapat naik kapal terbang. Sebabnya apa? Satu sebab masa tu kapal terbang pun tak banyak lah. Kalau Malaysia cuma MAS je. Mana everyone can fly tu tak ada lagi. Asia tak ada lagi. Jadi sebab tu pada masa itu kalau you siapa dapat naik kapal terbang tu memang ni sangatlah sebab tu kalau maknanya dia orang dekat MAS dulu makanan dia lagi banyak lah dia punya tu dia kan. Dia makan dia. Tapi memang tiket mahal lah. Dia bagi makanan pun tinggi. Sebab tu kalau ada dia dan sebagainya, sudu dia bawa balik. Bawa balik. Sebab kat rumah orang lain tak ada ni. Sebab orang lain sebab tak naik kapal terbang tak ada. Sebab dia naik kapal terbang balik. Okay, sebab tu saya katakan tadi, itu memang 3 bulan. Saya mula buat pasport antarabangsa apabila saya JPA nak hantar saya belajar ke luar negara, memang kena buat pasport. Cuma pada masa itu disebabkan kelewatan JPA memanggil kita kursus. Dulu bila nak pergi belajar ni, JPA ni macam-macam kursus tau. Kena ada kursus ni, ada kursus ni kan. Jadi sebelum dia lambat buat kursus tu, menyebabkan lambat lah. Maknanya kita ni nak pergi. Tapi bila dah ditetapkan tu dah terlalu dekat. Jadi sebab masalah JPA yang ni maknanya dia lah berurusan dengan immigration. Jadi bolehlah dapat cepat sikit. Maknanya sebab immigration, maknanya JPA punya request kepada immigration, minta dia ni dipercepatkan, barulah saya boleh dapat cepat. Kalau tak memang 3 bulan. Sebab tu jangan tanyalah. Jangan tanyalah kalau belum 3 bulan you pergi pejabat. Sebab tu dia dah tulis. Dia bagi masa kita contohnya 19 April. Jadi dia kata bila siap 19 Julai nanti. Kalau 19 Jun dia pergi, dia kena marah dengan dia lah. You tak nampak ke? Belum siap lagi. Okay, selepas tu sebulan. Saya masih ingat sebulan. Masa saya tengah belajar dulu, saya ada ni lah. Bila balik tu dah mati. Mana pasport tu dah tamat kan. Jadi itu boleh sebulan. Dan Lily 2 jam je. 2 jam je. Sebab tu pemilih kena fikir, kenapa perlu 3 bulan? Kenapa perlu 2 bulan? Tak boleh ke? Dengan lebih cepat. Sekarang pada saya 2 jam je. Sebab apa? Bila kita dah ada kaitannya, kenapa boleh 2 jam? Sebab itulah kita perlu dalam manajemen kita menggunakan teknologi. Jadi tak payahlah macam dulu lagi secara manual dan sebagainya kan. Jadi dia lambat. Dia lambat. Ini sangat penting. Sebab tu ini adalah sangat penting. Mana pemimpin melihat ke hadapan. Untuk kita katakan tadi untuk keberkesanan, kelancaran dari segi pengurusan organisasi. Okay. Jadi maksudnya kita nak pemimpin-pemimpin yang ada kreativiti. Pemimpin-pemimpin yang ada innovation, inovasi. Barulah boleh dapat ni. Boleh dicapai dari segi successful management. Okay. Ada nak tanya di sini? Saya rasa saya tak akan lanjutkan lah sebab dekat 5.30 lah. Okay. Sebab saya nak masukkan, nak lanjut ni alang-alang lah. Nanti baru sikit nanti dah habis 5.30. Jadi saya bukalah pada cikgu. Kita berhenti 5.30 tapi saya buka kalau cikgu nak tanya. Sebab lepas ni saya nak masuk tajuk tentang leadership, trade and ethics. Tapi kalau cuma dalam tak sampai 10 minit ni terlalu sedikit lah. Saya rasa lebih bagus untuk terus minggu depan lah. Minggu depan. So ada nak tanya, silakan. Halo? Ada lagi semua? Ataupun Prof. ada? Ada, Prof. Ada, Prof.
Okey, kalau ada buka video kejap, saya nak ambil untuk attendance. Doktor, saya kena keluar lepas tu masuk balik doktor. Boleh kan? Ha? Saya kena keluar lepas tu masuk balik. Bawa keluar, buka video je. Saya tak nak buka video ni. Okey. Siapa yang boleh lah. Kenapa boleh. tak boleh buka video? Ya, Okey, ada nak tanya? Okey, ada nak tanya? Tak ada, doktor. Kalau tak ada, insyaAllah kita sambung pada minggu depan, dan minggu depan kita mula pada pukul 3.30 petang. Boleh Okey, doktor. Okey. Terima kasih, Prof. Okey, terima kasih. Welcome. Thank you, doktor. Thank you, doktor. Kita akan selamat berbuka. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Pada Thank you, Prof. Thank you, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih.